Okey, sebagai pengenalan, buku Start With Why ni ditulis oleh Simon Sinek. Okey, beliau ni adalah seorang penulis buku yang terkenal dan tajuk buku ini adalah topik viral yang telah dikupaskan oleh Simon Sinek melalui TED Talk dan banyak organisasi dan juga individu yang telah terkesan dengan perkongsian penulis ini. Secara amnya, buku ini berkisar tentang pentingnya kita ataupun sesuatu organisasi untuk tahu, why ataupun kenapa kita hendak memulakan atau membuat sesuatu. Dalam bahasa yang mudah, penulis ni mengajak kita untuk kita set the goal ataupun wujudkan satu matlamat yang jelas sebelum kita mulakan apa-apa. In a simple word, penulis ni ajak kita untuk berimpian. Kerana apa impian ni penting? Kerana penulis ni percaya orang yang berjaya adalah orang yang berimpian. Jadi saya nak ambil masa tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan cuba tanya pada diri kita sendiri. Pernah tak kita tanya diri kita, kenapa kita nak buat sesuatu dan apa matlamat kita nak buat sesuatu? Sebagai contoh, soalan yang paling mudah, kita kena tanya diri kita, kenapa kita nak buat simpanan emas? Ini soalan yang secara general lah. Mungkin soalan yang lebih spesifik, soalannya akan berbunyi seperti kenapa kita nak simpan emas sebanyak 10 gram sebulan? Ini adalah contoh soalan lah. Jadi kalau kita sekadar bagi tahu diri kita sendiri, saya nak simpan emas 10 gram sebulan tanpa apa-apa matlamat, adakah kita akan konsisten menyimpan? According to penulis buku ni, Simon Sinek, dia cakap insya-Allah ini memang adalah punca kegagalan untuk kita menyimpan emas. Sebab, kenapa? Sebab kita tak ada matlamat yang spesifik ataupun yang tepat. Jadi apa matlamat yang spesifik dan tepat ni? Contoh matlamat yang spesifik dan tepat ni, kita cakap pada diri kita sendiri, saya nak simpan 10 gram emas sebulan, setiap bulan. Untuk pergi haji dalam jangka masa 3 tahun daripada sekarang. Ini hanyalah sebagai contoh goal ataupun matlamat yang kita dah set secara spesifik. Jadi penulis pun dia percaya sesiapa yang bercita-cita dan berusaha untuk konsisten dengan matlamatnya ataupun goalnya, pasti beliau akan berjaya. Saya rasa apa yang penulis ni rasa ataupun penulis ni tulis lebih kurang sama macam vision board. So vision board ni sebenarnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Vision board ni sebenarnya adalah sesuatu tempat yang kita letakkan impian ataupun cita-cita kita yang kita nak capai dalam satu jangka masa yang spesifik. Vision board ni memang penting supaya kita ni pastikan diri kita ni on track ke tak, dan kita boleh selalu check sama ada kita dah capai atau kita belum capai lagi target yang kita dah set. Kalau tak ada vision board ni, apa yang jadi? Selalunya kalau kita ni tak ada sesuatu indikator, tak ada vision board, kita memang akan gagal. Kenapa? Sebab semangat kita ni selalunya akan turun naik dan kita selalunya lupa. Manusia memang, bak kata Tuan Rahman, kita manusia ni memang selalu lupa. Jadi vision board ni membantu kita supaya kita rawat penyakit lupa kita. So kalau di vision board ni kita akan lebih konsisten dan kita tak rasa macam bila kita rasa nak buat, kita buat. Kalau kita nak buat, kita tinggal. So kita nak buat benda-benda ni, kita adakan vision board. Dah boleh tanya pada diri sendiri, ada tak matlamat masing-masing? Ada tak vision masing-masing? Ada tak goal masing-masing yang kita memang nak capai? Dan make sure tulis kita punya vision ataupun goal kita ataupun matlamat kita tu dan tampal kat mana-mana yang memang kita nampak setiap hari, ni vision yang saya dah buat untuk saya capai. Dan kita jelas dengan setiap impian dan matlamat kita. Penulis ni dia share pasal 3 benda. 3 benda ni terletak di dalam golden circle. Apa 3 benda dalam golden circle ni? Basically 3 benda dalam golden circle ni simple je. Ada 3 benda yang bernama why, kenapa, which is benda yang pertama dia suruh kita determine tadi sebelum kita start apa-apa. What,
apa dan how, bagaimana kita nak sampai ke destinasi kita yang kita dah letak tadi tu, goal kita tadi tu. So antara tiga-tiga benda ni, benda yang paling utama sekali, benda yang paling penting, yang paling crucial sekali, penulis ni bagi tahu adalah untuk kita determine dulu apa matlamat ataupun goal kita, apa yang kita nak capai dalam sesuatu benda yang kita nak buat. Kalau kita tak tahu, kita tak clear daripada awal apa yang kita nak buat, insya-Allah memang bak kata penulis ni kita akan gagal. So bila kita dah ada goal yang kita set, baru kita tanya atau cari what and how. Apa dan bagaimana kita nak buat sampai kita boleh sampai ke destinasi kita. So kelebihan sekiranya kita tulis dan kita communicate matlamat kita dengan jelas, apa yang kita akan dapat? Basically kita akan lebih clear dan kita akan sampai ke matlamat kita tanpa any deviation ke another plan. Kita ambil contoh senang. Kita nak pergi balik Melaka ataupun kita nak pergi KL. Apa yang kita akan buat? Nombor satu, kita akan waste. Destinasi kita waste tu kita bagi tahu kita nak pergi Melaka ataupun kita nak pergi KL tadi. Adakah kita akan sampai terus ataupun kita akan pergi melancong? Macam saya memang akan suruh suami saya berhenti cari makanan lah, sekejap keropok, sekejap air. Adalah macam-macam benda yang saya memang nak capai. Sementara saya nak sampai ke destinasi saya. Tapi akhirnya saya akan sampai juga ke Melaka. That's why kita kena tulis, kita kena pastikan, kita kena determine dulu why kita tu kat mana. Kena communicate. Communicate ni senanglah, sama ada bagi tahu your spouse ke ataupun parents ke, telefon ayah nak balik Melaka ni. So ayah kita akan expect kita daripada Pasir Gudang nak sampai Melaka let's say 3 jam, 4 jam. So benda ni kita kena tulis dan communicate. Bila kita communicate why kita pada orang, insya-Allah orang akan nampak. Orang akan nampak kita punya matlamat ataupun goal. Golden circle yang ada 3 benda tu, why, how and what tu, kita dah complement each other lah. Maksudnya kita dah tahu apa yang kita nak buat, kat mana kita nak pergi, apa destinasi kita. So sekarang ni senang je cerita dalam G100 ni yang saya nampak what and how tu memang dah disediakan depan mata. Contoh kelas-kelas yang kita datang ni, inilah contoh-contoh what and how. Tapi what and how ni tak cukup sekiranya kita ni tak terbakar. Maksudnya tak ada vision yang orang kata properly kita kena tanam, kita kena plan awal-awal apa kita punya matlamat ataupun kita punya impian ataupun goal kita. Saya nak ambil peluang ni untuk saya share petikan daripada penulis Simon Sinek. He said that the why is within you. And once you find and know your why, the hardest part is to remain true to it. Maksudnya, selalunya orang dah jumpa dah why dia apa, kenapa dia nak buat sesuatu, dia dah jumpa dah. Contoh macam tadi lah. Dia kata dia nak buat goal saving 10 gram setiap bulan untuk dia pergi haji dalam jangka masa 3 tahun daripada sekarang. Tapi selalunya kita akan sesat barat ataupun kita akan lost. Biasalah kita manusia kan, kita akan lupa. Jadi apa yang kita kena buat bila kita lupa ni? Senang. Bila time ni lah kita kena cari balik orang ataupun kita punya upline ke, kita punya master ke, kita punya sifu ke untuk kita tambah ataupun kita upgrade kita punya how and what untuk kita make sure kita sampai ke matlamat akhir kita. Mungkin kita akan a bit prolong ataupun kita tak deviate. Mungkin kita akan lambat sampai tapi akhirnya kita akan sampai sekiranya kita clear dan kita follow the golden circle provided under this book.